أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar senang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, dan juga seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita masih lagi dihidupkan kembali pada pagi ini, alhamdulillah, bersamaan dengan hari Khamis 15 Muharram 1442 Hijri, dan bersamaan dengan 3 September 2020 hari Khamis. Saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda. Alhamdulillah, untuk edisi Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita bawakan topik yang cukup menarik untuk kita bicarakan, iaitu dalam bab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Dan semestinya kita bawakan seperti biasa di studio pada pagi ini ahli panel tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Nur Effendi Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, hari ini handsome Ustaz, sorban baru. Allahu akbar. Dan alhamdulillah semestinya Ustaz dan juga para penonton yang saya muliakan, kerana Allah Subhanahu wa taala banyak perkara menarik dan juga untuk sirah pada pagi ini yang akan kita kongsikan panjang lebar, semestinya dengan soalan-soalan yang akan diajukan oleh para penonton kita. Dan seperti biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke nombor 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan bagi anda yang menonton kami di TV9, kita bersiaran sehingga jam 8.30 pagi, iaitu kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian, tajuk yang cukup menarik yang kita nak kongsikan pada pagi ini semestinya membawa satu dimensi kepada kita bahawasanya dalam rangka kita menghayati penghijrahan dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mukadimah topik pada pagi ini Ustaz, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Da'i Anas yang telah memulakan mukadimah dengan ceria pada pagi ini. Secerianya bulan purnama malam semalam, masya-Allah, 15 Muharram. Pagi tadi bila sampai di si pentas ni, tengok ke atas tu cerah, bulan purnama, masya-Allah. Sempena kita nak menceritakan tentang insan yang hebat, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu pilihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita adalah umat yang terakhir dan kita adalah umat yang pertama akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang nabi yang sangat agung dan yang dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Bahkan dialah Nabi yang dipanggil sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iaitu penghulu bagi semua Nabi-Nabi dan para Rasul. Jadi tuan-tuan,
puan-puan para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, sekiranya Nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran pun kita kena muliakan, kita kena hormat, kita belajar juga sirah mereka. Apatah lagi Nabi Anbiya alaihissalam yang disebut kisah-kisah mereka dalam Al-Quran, iaitu 25 para Nabi yang kita wajib tahu tentang mereka yang disebut dalam Al-Quran. Dan selain daripada 25 Nabi ini, banyak lagi Nabi yang lain tak disebut dalam Al-Quran. Ada disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan ada yang tak disebut pun dalam hadis Nabi SAW, tetapi dia adalah Nabi. Kerana sebahagian ulama mengatakan para Anbiya SAW semuanya ada 124,000. Baik, Nabi-Nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran pun, dan Nabi-Nabi yang tidak disebut dalam hadis pun, Nabi yang kita tak tahu nama mereka pun, kita wajib untuk menghormati dan untuk kita tidak menghina mana-mana Nabi alaihissalam. Apatah lagi Nabi-Nabi yang disebut dalam Quran, dan apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iaitu penghulu bagi segala Nabi. Ini perkara pertama yang perlu kita faham dalam kita membincangkan tajuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Yang kedua ialah kita perlu memahami bahawa kadang-kadang ada berlaku kesilapan di dalam kata-kata tetapi tidak mendatangkan niat yang seperti mana disangka oleh orang ramai. Bermakna mungkin disebut sesuatu tetapi tidak berniat untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bergantung kepada seseorang yang mengucapkannya. Baik, yang ketiga yang harus kita faham dalam tajuk ataupun topik yang hendak kita bincangkan ini ialah Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang agung yang perlu kita fahami sirahnya dengan cara yang betul. Kerana setiap satu perkara kalau kita tidak faham dengan cara yang betul, dia akan mendatangkan natijah yang salah. Walaupun perkara itu betul, cara kita ambil, cara kita belajar, cara disampaikan pada kita tak betul, maka kefahaman kita tidak akan betul. Maka oleh kerana itu, pentingnya untuk kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul dan sumber yang betul. Kerana tujuan kita belajar sirah ni, tuan-tuan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tujuan contohnya Tanyalah Ustaz, program Tanyalah Ustaz TV3, TV9 ni menyediakan topik sirah. Kenapa? Sebab topik sirah ini sebenarnya satu topik atau satu tajuk yang sangat penting. Sebab dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat Al-Quran tentang sirah, tentang kisah-kisah para Anbiya alaihissalam yang terdahulu dan juga para as-salihin yang terdahulu, para pejuang-pejuang agama yang terdahulu. Dalam Al-Quran pun penuh dengan sirah. Begitu juga kehidupan Nabi SAW semuanya adalah sirah. Semuanya adalah sirah, iaitu perjalanan hidup. Dan untuk kita membetulkan atau memantapkan syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, Muhammadur Rasulullah, kita punya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, salah satunya ialah kita kena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita rasakan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul, khususnya perkara-perkara yang ada kaitan dengan isu-isu yang dimainkan sama ada oleh orang-orang kafir ataupun oleh orang-orang yang bergelar Islam tapi musuh Islam, ataupun yang disebut-sebut dimainkan oleh orang-orang yang jahil ataupun tidak tahu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu penting bagi kita untuk memantapkan kecintaan kita, ketaatan kita, ittiba' kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang perlu kita kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ringkaskan ada 3 perkara yang perlu kita hayati. Yang pertama ialah surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paras rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paras rupa Nabi daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana nanti mungkin dalam perbincangan kita akan sebut tentang Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad adalah satu orang ketika itu dia seorang kafir, perempuan kafir. Tapi apabila dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia, dia boleh menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan detail walaupun baru sekali jumpa. Dia boleh cerita muka Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana, senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Maka daripada situ akan datanglah
cinta kita pada tubuh badan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita belajar tentang surah Nabi SAW, paras rupa Nabi SAW. Perkara begini biasanya dibincangkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu tentang sifat-sifat Nabi SAW. Perkara kedua yang perlu kita belajar tentang sirah Nabi SAW. Kenapa saya mukaddimahkan tentang perkara ini? Supaya kita dapat belajar belajar sirah ni dengan cara yang betul. Belajar sirah bertambah cinta pada Nabi. Bukan belajar sirah kita semakin benci pada Nabi ataupun kita nampak keburukan-keburukan Nabi. Kalau kita belajar sirah dengan cara tak betul, maka banyak benda yang boleh jadikan isu. Seperti poligaminya Nabi SAW, seperti peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW dan sebagainya. Baik, perkara yang kedua. Perkara yang perlu kita pelajari supaya tambah cinta kita pada Nabi SAW ialah tentang sirah perjalanan hidup kehidupan Nabi SAW. Pertama tadi surah, yang pertama sirah iaitu perjalanan hidup Nabi SAW, bagaimana muamalat dia, bagaimana munakahat dia, bagaimana jual beli dia, ibadat dia, akidah dia dan sebagainya. Ini semua kehidupan Nabi SAW daripada sebelum lahir dia, selepas lahirnya, selepas dia terima wahyu, selepas dia berhijrah, hinggalah dia wafat di Madinah. Semua ni kita belajar supaya kita nampak perjalanan hidup Nabi SAW bukannya mudah. Bukannya mudah. Dan daripada situ kita akan faham perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah bukanlah pelarian tetapi adalah hijrah daripada yang diperintah oleh Allah SWT. Nanti insya-Allah kita akan detailkan ataupun kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang perbezaan antara pelarian dan hijrahnya Nabi SAW. Baik. Dan yang ketiga yang perlu kita belajar tentang Nabi SAW ialah sarirah Nabi SAW, dalaman Nabi SAW. Iaitu bagaimana kerisauan Nabi SAW untuk umat dia. Bagaimana kesedihan Nabi SAW untuk umat dia. Bagaimana Nabi SAW menangis, doa nangis-nangis untuk umat dia. Jadi kalau sekiranya kita mempelajari kisah hidup Nabi SAW daripada awal hingga akhir, insya-Allah pasti dan pasti perkara pertama setidak-tidaknya kita akan dapati bahawa Nabi SAW ni adalah orang yang hebat, yang bukan berjuang untuk diri dia sendiri, tetapi perjuangan dia, apa yang dilalui, dicaci maki, dihamun, dihalau dan sebagainya, sebenarnya semata-mata kerana Allah SWT dan semata-mata untuk memastikan umat dia mendapat keredaan Allah SWT, menjadi umat yang terbaik seperti mana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka kita lihat dengan perjuangan Nabi SAW bagaimana daripada seorang hamba abdi telah menjadi gubernur, daripada satu orang miskin telah dilantik menjadi gubernur di suatu tempat, daripada satu orang kafir yang tangannya banyak membunuh dan banyak melukakan orang ramai, tetapi dia telah menjadi satu orang yang penyayang, satu orang yang berjuang untuk kebenaran, seperti mana yang selalu kita sebut dalam kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang Allah sekalian, untuk kita melihat kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Untuk kita melihat guru yang baik, kita lihat pelajar dia. Menjadi kita menjadi, kan? Menjadi kita menjadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki-lelaki ataupun kalangan golongan yang berada di sekeliling dia yang dipanggil para sahabat radhiyallahu ajma'in, bagaimana akhlak mereka, bagaimana sifat mereka, maka daripada situlah kita nampak kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu kita kembali pada tajuk kita, iaitu Nabi SAW bukan pelarian. Perkataan pelarian itu pun kita kena pastikan adakah perkataan itu dikeluarkan untuk menghina Nabi SAW ataupun sekadar untuk melontarkan kata-kata sebegitu sahaja ataupun apa. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan apa yang kita sentuh, itu hendaklah apa yang kita cerita tentang Nabi semuanya tidak ada menyentuh tentang kemuliaan Nabi SAW. Ini asas dalam perbincangan kita. Dan walaupun sekiranya seseorang itu menyebut bahawa Nabi SAW seorang pelarian dan niat dia bukan untuk menghina Nabi SAW, walau bagaimanapun dia tetap kena menggunakan atau mengganti perkataan itu dengan perkataan yang lebih beradab, kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur para sahabat yang menggunakan perkataan yang boleh disalahartikan oleh orang Yahudi. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang beriman, kamu jangan guna perkataan ra'ina. Ra'ina ni dari Anas dan juga para penonton Allah sekalian. Ra'ina ni dalam bahasa Arab bermaksud dengarlah pada kami
wahai Rasulullah, berilah pendengaran yang betul, fokus pada kami untuk kami luahkan beberapa masalah, pertanyaan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW memberi pertumpuan pada para sahabat. Tetapi masalahnya ra'ina tu dalam bahasa Yahudi bermaksud dengarlah pekak. Ra'ina tu dalam bahasa Yahudi maksudnya dengarlah wahai pekak. Kasar lah. Bahasa kasar. Jadi Allah SWT tegur pada para sahabat supaya jangan gunakan ra'ina. Walaupun dalam bahasa Arab ra'ina tu maksudnya bagus. Tetapi boleh disalah guna erti oleh orang lain. Allah SWT minta supaya ganti dengan perkataan yang lain. Tidak menggunakan ra'ina. Kenapa orang Yahudi kadang-kadang dia jumpa Nabi, Muhammad, ra'ina. Padahal dia maksudkan bahasa dia tu mengejek Nabi SAW. Dia tidak bermaksud dengan ra'ina yang dimaksudkan oleh para sahabat. Itu pun walaupun dia salah fahamkan dengan bahasa lain pun tidak diizinkan oleh Allah SWT digunakan perkataan itu, apatah lagi sekiranya perkataan tu boleh disalah ertikan dari sudut yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perlu memahami dan mempelajari sirah dengan cara dan kaedah yang betul, Ustaz. Sebab apa? Sirah bukan sekadar untuk diceritakan, sekadar halwa telinga, tetapi kita ingin mengaplikasikan, menghayati apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada soalan yang pertama menerusi sahabat kita di Facebook pada ketika ini. Dan kita raikan soalan daripada Zaleha Haji Muhammad Nur di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Soalannya Ustaz, yang pertama, mengapakah Rasulullah SAW berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berkuasa, penentu segala-galanya? Boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala menyekat unsur-unsur jahat terhadap Rasulullah SAW. Dan yang kedua, apakah perbezaan di antara berpindah randa, berhijrah dan pelarian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i dari Kampung Setanggi JB bertanya. Ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, satu soalan yang sangat bagus daripada penonton. Tanyalah Ustaz, masya-Allah, soalan yang berkualiti. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kenapa Nabi SAW perlu berpindah randah? Perlu pergi ke Taif, mencari tempat untuk hijrah. Perlu hantar para sahabat radhiyallahu ajma'in 2 kali pergi berhijrah ke Habsyah. Perlu pergi ke Madinah. Kenapa? Okay. Ini kita kena faham secara keseluruhan kehidupan para anbiya alaihissalam. Tidak ada jalan mudah. Tidak ada jalan mudah dalam mendakwah manusia pada Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para anbiya alaihissalam ni kekasih. Kalau kita lah sebagai manusia, kekasih ni kalau boleh duri pun tak boleh kena pada dia. Kan? Kalau kita sayang anak kita tu, sikit pun orang kacau, kita akan marah. Nyamuk pun kita akan maki nyamuk tu kan. Tetapi berlainan dengan apa yang Allah SWT kehendaki daripada kekasih-kekasih dia. Dia suka melihat kekasih dia merintih pada dia. Bahkan kita pun, hamba-hamba yang biasa-biasa kita ni, bukan para anbiya SAW yang special di sisi Allah SWT, kita yang biasa-biasa ni pun, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang sengaja melambatkan kabulnya doa untuk kita. Sebab Allah Ta'ala nak melihat air mata kita menitis depan dia. Nak melihat kita bangun tahajud untuk berdoa pada dia. Melihat supaya kita jaga amalan kita. Kalau sebelum ni ngaji pun susah, bila ada masalah tu kita akan fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tingkatkan doa, tingkatkan zikir, tingkatkan amalan, tingkatkan sedekah dan sebagainya. Allah SWT suka melihat perkara ini. Itu antara hikmah kenapa Allah SWT menguji hamba-hamba dia dan menguji para anbiya SAW. Seperti mana contoh Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan Khandaq. Nabi SAW berdoa nangis-nangis sampai para sahabat tengok Nabi pun, Abu Bakar tengok Nabi pun kesian tengok Nabi tu punya nangis. Tak sampai hati. Tak sampai hati tengok Nabi SAW punya tangisan tu. Dan Allah SWT suka perkara ni. Itu yang pertama. Dalam membahas topik ini, kenapa para anbiya ataupun khususnya Nabi Muhammad SAW perlu berpindah randah? Kerana Allah SWT memang meletakkan jalan membawa manusia pada Allah ni dengan jalan mujahadah. Bukan jalan mudah. Jalan mujahadah. Kerana itu adanya jihad, kerana itu adanya dakwah, adanya hantar jemaah pergi ke kampung, pergi ke kaum-kaum kabilah tertentu dan sebagainya, dihalau dan sebagainya.
Kerana jalan untuk membawa pada Allah SWT ni adalah jalan mujahadah. Dan ini adalah jalan yang tidak disukai oleh syaitan. Syaitan, tuan-tuan, perempuan, para penonton yang Allah sekalian, dia tidak takut dengan solat kita. Syaitan tak takut dengan solat kita. Tapi syaitan takut dengan mujahadah seseorang itu dalam membawa manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, apabila azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hadis kata? Hadis kata apa? Syaitan akan lari lintang pukang, terkencit-kencit, minta maaf, terkentut-kentut apabila dengar azan. Sebab apa? Azan ini adalah seruan dakwah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Doa yang selepas kita baca lepas azan, ini adalah dakwah yang sempurna. Lari syaitan, terkencit-kencit. Habis azan, dia datang. Hatta dalam masjid, dia boleh datang semula. Dia datang. Dan bila orang angkat takbir Allahu Akbar, dia boleh hasut. Kau dah solat berapa rakaat? Kau tak ingat ke tadi kau tinggal kunci? Kau tak tutup api dapur dan sebagainya lah. Ingat yang macam-macam. Dalam solat dia boleh kacau lagi. Tetapi dengan azan, dengan iqamat, bahkan iqamat yang kita tak guna speaker luar tu pun, ibaratnya begitu, syaitan takut lagi tentang bukang. Kenapa? Dalam mujahadahnya, dakwah mengajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala, adanya satu kekuatan yang luar biasa. Jadi begitu apabila kita lihat semua Anbiya alaihi wasallam dalam dakwah mereka berpindah randah. Termasuk Abul Anbiya alaihi wasallam. Abul Anbiya siapa? Ibrahim alaihi salam, iaitu bapa pada semua nabi-nabi yang datang selepas dia. Berpindah randah. Palestin, Iraq, Mekah, Palestin, Iraq, Mekah, berpindah randah. Begitu juga Musa alaihi salam berpindah randah daripada Mesir dan Madian. Ini semua adalah sunnatullah dalam perjuangan para Anbiya alaihi wasallam. Banyak hikmah di sebaliknya. Jangan kita nampak pindah randah itu sebagai satu perkara negatif, iaitu satu perkara lemah. Tetapi inilah yang dikatakan nusratullah dalam dakwah para Anbiya alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu soalan pertama Ustaz. InsyaAllah kita akan jawab soalan yang kedua yang diajukan oleh sahabat kita sebentar saja lagi. InsyaAllah banyak lagi yang kita kongsikan Ustaz. Jadi saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19. Dan saya mengharapkan kepada diri saya terutamanya dan juga seluruh sedang penonton, marilah sama-sama kita mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan kita terus melakukan penjarakan sosial, kawalan kendiri dan memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak, dan kita mematuhi SOP yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempuh ujian pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Dan para penonton dan juga bagi Ustaz, kita masih lagi membicarakan topik yang cukup menarik, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pelarian. Panjang lebar dan juga cukup menarik perkongsian Ustaz untuk mukadimah awal tadi, dan telah pun kita raikan soalan yang pertama dan kita nak sambung jawapan untuk soalan yang kedua Ustaz daripada sahabat kita Zaliha Haji Muhammad Nur yang bertanya di Facebook, apakah beza antara berpindah randah, berhijrah dan juga pelarian? Sedikit beliau Ustaz. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton dan rahmat Allah SWT sekalian, dalam agama Islam kita ada istilah-istilah yang dipanggil syar'an. Definisi dari sudut syarak. Contohnya solat. Solat dari segi bahasa Arabnya bermaksud doa. Jadi orang kafir pun boleh menggunakan perkataan solat sebab maksud doa. Tetapi bila disebut dalam konteks menceritakan syariat, cerita agama, tentang agama, solat tu kita faham satu perkara, satu ibadat yang dimulai dengan takbiratul ula dan disudahi dengan salam. Iaitu dari sudut definisi,
Setiap satu tu ada maksud dia. Dan yang kedua yang perlu kita faham dalam menghuraikan soalan ini ialah ada sebahagian daripada perkataan dalam Islam ni susah diterjemahkan secara harfiah ke dalam apa sahaja bahasa. Contohnya alhamdulillah. Walaupun kita baca terjemahan dalam surah Fatihah, contohnya segala puji-pujian yang layak untuk Allah SWT, tetapi itu belum cukup lagi untuk menterjemahkan maksud tahmid, maksud hamd. Alhamd tu tak boleh diterjemahkan sekadar sebegitu sahaja. Begitu juga rahmat Allah. Nak diterjemahkan maksud rahmat tu sebenarnya tidak cukup dengan mengatakan belas kasihan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga ikhlas. Dalam bahasa apa sahaja nak diterjemahkan ikhlas tu tidak sampai maksud sebenar ikhlas di dalam Islam. Kerana ikhlas ni satu perkara yang sangat tinggi. Kena hina, kena puji atau kena keji tak terkesan. Orang keji ke orang puji tak terkesan. Jadi satu perkara yang susah nak diterjemahkan dalam bahasa. Begitu juga dengan hijrah. Bila sebut hijrah ni, dia adalah satu perkataan yang merangkumi kisah yang banyak. Kisah perjuangan di sebalik hijrah tu satu perkataan yang menggambarkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dia tidak cukup hanya sekadar kalau diterjemahkan sebagai berpindah. Kecuali untuk kita mudah faham cerita, kita kata pindahnya Nabi SAW daripada boleh, untuk mudah faham sebegitu. Tetapi untuk sampai ke matlamat yang sebenar daripada maksud hijrah, dia tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Hijrah, kalau nak diterjemahkan secara kasarnya, secara mafhumnya, secara maksudnya ialah perpindahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah ataupun daripada Mekah ke Habsyah oleh para sahabat, dan semuanya ini berlaku adalah untuk membawa agama, menyelamatkan agama daripada tempat yang ditindasnya orang-orang Islam supaya boleh tersebarnya lagi agama Islam. Itu secara ringkas tentang apa yang dikatakan hijrahnya Nabi SAW. Tetapi sebenarnya maksud yang sebenar lebih hijrah ni besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bukti ataupun hujah yang boleh kita ambil untuk membuktikan perkataan hijrah ni satu perkataan yang besar ialah ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah selepas Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an dia jadi khalifah lebih kurang 2 tahun lebih 3 tahun aja. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijrah sampai 13 Hijrah Abu Bakar jadi khalifah. Jadi waktu itu pun dia sibuk dengan urusan dakwah, urusan berperang dengan orang murtad dan juga nabi palsu dan sebagainya, orang yang engkar bayar zakat. Dia sibuk dengan urusan-urusan sebegitu. Hinggalah meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu an, datanglah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang memerintah daripada tahun 13 hingga 10 tahun hingga 23 Hijrah. Baik, daripada dalam tempoh tu Umar radhiyallahu an ni sudah tentulah bila dah ambil tampuk pemerintahan daripada Abu Bakar, banyak urusan-urusan resmi yang dia jalankan. Dan negara-negara Islam pun makin tersebar luas. Dia hantar surat resmi ke sana, hantar surat resmi ke sini. Biasa surat resmi kita tahu ada tarikh. Walaupun pada ketika itu zaman 1400 tahun yang dahulu, tapi bukannya mereka ini buat kerja tak bersistem. Semua bersistem. Ada tarikh. Dia tulis 15 Syakban contohnya, 15 Ramadan, 15 Muharram contoh hari ini. Tapi tak ada tahun. Jadi kadang-kadang dia punya gubernur-gubernur dia keliru. Khalifah Amirul Mukminin ni 15 Syakban tahun bila? Jadi Umar tengah fikir bagaimana nak tetapkan penetapan kalender Islam. Kalender. Maka ringkaskan cerita, banyak lagi soalan yang kita nak jawab kan. Ringkaskan cerita, Umar telah kumpulkan dia punya orang besar dia, orang kanan dia, ibaratnya ahli parlimen dia, kan, kumpulkan nak bincangkan. Ni kita nak letakkan tarikh ni bermula daripada bila? 15 Syakban tahun apa? Kalau orang terdahulu sebelum tu guna tahun fil, tahun gajah, peristiwa-peristiwa yang besar-besar. Contohnya Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah serang Kaabah. Kan? Jadi ada yang cadangkan, wahai Umar, kita mulakan kalender Islam kita ni, kalender Islam kita dengan sempena kelahiran Nabi SAW, Maulidun Nabi SAW. Ada yang cadangkan sempena terimanya wahyu Nabi SAW. Ada yang cadangkan sempena hijrahnya Nabi SAW. Ada yang cadangkan sempena meninggalnya Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW. Umar radhiyallahu an dengan mesyuarat dan dengan bantuan daripada idea ilham dari Allah SWT, maka telah ditetapkanlah mula kalender Islam ni daripada hijrah. Padahal banyak lagi peristiwa yang lain ni.
Kelahiran Nabi pun satu keistimewaan untuk umat ini, untuk manusia sejagatnya. Terima wahyu pun satu keistimewaan, satu perkara yang besar. Hijrah dan sebagainya, peperangan Badar, menang perang Badar, menang perang Khandaq, semua itu peristiwa besar. Tetapi yang paling besar yang dipilih ialah hijrah. Bermaksud, kalau kita nak faham tentang perbezaan hijrah, pindah randah dan juga pelarian tadi, kita kalau nampak perjalanan hijrah ni, sudah pastilah kita tahu secara tidak langsung dan juga secara langsungnya kita nampak apa maksud hijrah, dan sudah pastilah tidak sesuai digunakan pelarian seperti mana tajuk kita pada Nabi SAW. Kerana pelarian ni kalau nak cerita panjang lagi lah. Kan? Pelarian ni adalah orang yang lari untuk meminta bantuan daripada sesuatu negara ataupun negeri ataupun pemerintah dan sebagainya. Tapi Nabi SAW ada ke minta bantuan daripada negara? Tak ada. Nanti mungkin kita akan sebut waktu Nabi SAW jumpa Aus dan Khazraj di Mina. Ada ke Nabi kata, tolong aku tak dapat makan? Kan? Kami lapar, umat Islam ditindas, berilah kami makan, bantu kami makanan, bantu kami keamanan. Ada? Tak ada. Nabi SAW cakap apa? May yu'wini, may yansuruni, hatta uballigha risalata Rabbi. Tujuan Nabi SAW jumpa Aus Khazraj daripada Madinah ni, siapa yang hendak beri tempat pada aku supaya aku boleh jalankan dakwah mengajak manusia pada Allah SWT. Itu yang Nabi SAW tanya orang-orang pada ketika itu. Siapa yang nak sediakan tempat, pusat dakwah untuk aku? Nabi SAW tak kata, aku tak ada makanan. Padahal waktu itu orang Islam tertindas. Pernah Nabi SAW dan juga para sahabat Radhiyallahu Ajma'in telah di pulau. Makan, minum semua tak dapat. Kalau kita baca kitab sirah, hatta para sahabat makan daun-daun kering. Makan rumput-rumput kering. Ada Nabi SAW sebut dalam waktu dia jumpa Aus dan Khazraj? Tak ada. Tak ada. Bermakna Nabi SAW punya berhijrah ni tak ada langsung dari sudut ekonomi ke, dari sudut penindasan tak makan, tak minum ke, tak disebut langsung perkara itu. Di sini jelas kalau kita baca sirah dengan cara yang betul, kita jelas bukan pelarian dan hijrah dan juga berpindah randah ni secara umumlah. Pindah randah ni termasuklah pelarian dan juga pendatang. Itu pun ada perbezaan sebenarnya. Pendatang contohnya kita di Malaysia ni ada istilah parti kan, pendatang asing tanpa izin kan. Pendatang ni dia datang bekerja, salah guna visa, salah guna keizinan yang diberikan pada dia. Itu pendatang. Pendatang ni dia lebih umum dan kadang-kadang termasuk juga dalam pelarian, termasuk juga secara umum yang lain dipanggil pendatang. Jadi di sini jelaslah pada kita, hijrah tidak boleh sama sekali disamakan dengan pendatang ataupun pindah randah tadi ataupun sebagai pelarian. Allahu Akbar. Kota Mekah ataupun Tanah Suci menjadi satu tempat yang meninggalkan satu sejarah yang cukup besar, peradaban yang cukup mulia yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan keturunan Nabi SAW yang mulia iaitu Bani Quraisy. Dan bayangkan Ustaz dan juga para penonton, inilah satu perkara yang perlu sama-sama kita perhalusi, yang Ustaz sebut di awal tadi, perlu dipelajari sirah ini dengan cara dan kaedah yang betul supaya kita tidak melemparkan fitnah terutamanya kepada baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada kita terlibat dengan perkara-perkara sedemikian insya-Allah, dan kita nak mencambahkan cinta kita kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Mari sama-sama kita hayati topik ini sampai sehingga ke hujung rancangan insya-Allah, dan kita nak raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, iaitu Ustaz Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah konsep dakwah Rasulullah SAW yang bermula dengan sembunyi-sembunyi dan kemudiannya secara terang-terangan, dan apakah yang berlaku sepanjang penghijrahan baginda SAW? Dan yang kedua, sekiranya Ustaz dah pun jawab, wajarkah tindakan seorang umat Rasulullah menyamakan pelarian itu dengan hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, sedangkan baginda Nabi SAW berkorban meninggalkan tanah air tercinta kerana terancam dan atas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan daripada yang bagi Ustaz. Terima kasih. Dan Nabi SAW Ustaz sangat mencintai kota Mekah. Ya, betul. Dan mungkin ada sesuatu yang menyebabkan Nabi keluar daripada kota Mekah atas perintah daripada Allah, dan masa yang sama mungkin akhlak mereka yang menentang Nabi SAW sedikit berustaz. Baik. Kita sentuh dulu yang kedua sebab jawapannya ringkas. Lepas tu baru kita masuk pertama, jawapan yang agak panjang sikit insya-Allah. Baik,
wajarkah seorang umat Nabi SAW mengatakan Nabi SAW sebagai pelarian? Baik, sebenarnya tidak wajar. Sekiranya ucapan itu disebut untuk menghina Nabi, ini kita jawab secara umum, kita tak spesifik pada seseorang tertentu. Perkara ini dibincangkan bukan baru ni, daripada zaman dahulu lagi. Dan kitab-kitab ulama terdahulu dah dibincangkan tajuk-tajuk sebegini, iaitu perkataan yang digunakan untuk Nabi SAW yang menunjukkan kerendahan martabat Nabi SAW. Sekiranya perkara yang diucapkan itu dengan niat untuk menghina dan merendahkan kemuliaan Nabi SAW, maka orang itu wajib bertaubat, yang pertama. Yang kedua, wajib mengisytiharkan semula rasa bersalah dan juga mengeluarkan perkataan yang lebih sesuai untuk Nabi SAW. Sekiranya dia tidak mahu bertaubat, maka pihak berkuasa boleh mengenakan tindakan yang sewajarnya. Itu dari sudut hukum agama Islam. Tapi sekiranya diucapkan spontan, dalam percakapan kadang-kadang secara spontan disebut. Dan tak ada niat pun untuk merendahkan martabat Nabi SAW, dan kita sangka insya-Allah tidak adalah di kalangan umat, khususnya di Malaysia ni, yang mengeluarkan perkataan begitu untuk menghina Nabi SAW. Kita sangka baik insya-Allah semuanya adalah mungkin secara spontan, ataupun yang dimaksudkan itu adalah bukan pelarian yang difahami secara negatif oleh sebahagian pihak. Pelarian ni dalam kemah yang susah, orang miskin dan sebagainya. Orang yang sebegini yang mengucapkan perkataan bahawa Nabi SAW adalah pelarian tetapi bukan untuk menghina dan bukan untuk merendahkan martabat Nabi SAW, dia perlu untuk mengubah penggunaan perkataan tersebut, kerana seperti mana yang kita sebut tadi, Allah Ta'ala melarang para sahabat menggunakan perkataan yang boleh disalah tafsirkan. Maka gunakanlah perkataan bahawa Nabi SAW adalah muhajir ataupun orang yang berhijrah, bukanlah pelarian. Jadi maksudnya, soalan yang kedua tadi, jawapannya ialah tidak wajarlah kita menggunakan apa sahaja, bukan pelarian, apa sahaja perkataan yang merendahkan martabat Nabi SAW tidak boleh digunakan. Kembali pada soalan yang pertama, konsep dakwah Nabi SAW. Ini sebenarnya kalau nak cerita habis 2 jam ni. Kan? Dia cerita perjalanan hijrah Nabi SAW, ceramah 2 jam pun tak habis. Tapi kita ringkas-ringkaskan supaya kita ambil manfaat bersama daripada soalan-soalan yang lain juga insya-Allah. Baik. Nabi SAW memulakan dakwah dia dengan dakwah sembunyi. Apabila sampai wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi SAW mulakan dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Ini kembali pada soalan pertama tadi. Kenapa Nabi SAW perlu berpindah? Kenapa? Ini semua adalah sunnatullah untuk melihat Nabi SAW dalam mujahadah. Yang kedua, yang perlu kita faham juga tadi, saya tak sentuh dalam soalan pertama tadi, Nabi SAW, Allah Ta'ala boleh sahaja nak bantu dia dengan mukjizat-mukjizat. Contohnya macam Nabi Musa. Dia ada tongkat ular. Dia boleh saja jumpa Fir'aun. Kau tak dengar cakap aku, kau tak dengar dakwah aku. Nah, ambil engkau ular kan. Ambil engkau kan. Ambil engkau kan. Boleh nak macam tu. Tapi Allah Ta'ala tak perintahkan macam tu. Guna uslub, guna cara yang mana umat selepas itu boleh tiru. Umat lepas tu mana ada tongkat boleh jadi ular. Jadi macam mana umat dahulu nak tiru? Umat yang kemudian nak tiru. Begitu juga Nabi SAW. Allah Ta'ala boleh gunakan mukjizat, macam-macam mukjizat, kan, untuk orang kafir Quraisy dan yang lain-lain terima dakwah Nabi SAW. Tidak perlu sembunyi dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala tetapkan berlakunya sirah perjalanan dakwah Nabi SAW itu supaya umat yang datang selepasnya, daripada sahabat hinggalah ke hari ini, hinggalah ke hari kiamat, boleh menjadikan sirah Nabi SAW itu sebagai rujukan dalam dakwah. Kalau situasi begini macam mana? Situasi macam ini macam mana? Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah melakukan sebegini untuk orang yang macam ni, sebegini untuk orang macam ni. Kerana itu, dalam dakwah Nabi SAW ada juga yang dipanggil sebagai dakwah secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Walaupun Nabi itu benar, agama Islam itu benar, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu benar, tapi Nabi SAW nak mengajar cara dakwah untuk umat yang datang selepasnya, mulakan daripada mana. Allahu Akbar. Panjang sebenarnya nak jawab tu, tapi rasanya nanti kita sambung selepas ini insya-Allah. Dan para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam rangka nak sampaikan Islam yang tercinta ini sampai kepada kita pada hari ini. Nabi tak redha walau seorang pun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Dan ialah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita dalam fasa kita menyambut ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-63. Salam kemerdekaan saya ucapkan, dan mudah-mudahan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kita hubbul watan, cinta kepada tanah air kita, mudah-mudahan mengalir ataupun bertambah jati diri kita kepada negara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan tema Malaysia prihatin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi membicarakan, Ustaz dan juga sedang penonton, topik yang cukup menarik, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pelarian. Dan kita nak menyeru ataupun nak mengajak lagi kepada para penonton untuk sama-sama menghantarkan ataupun mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 18881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011123364480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Rasulullah SAW bukan pelarian. Kita nak raikan lagi, Ustaz, soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, iaitu Mas Nida Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, hijrah Nabi SAW adalah hijrah yang sentiasa mentarbiahkan kita sebagai umat-umatnya. Pada ketika Nabi SAW berhijrah, baginda berhadapan dengan ancaman puak musyrikin Quraisy yang kejam. Lalu bagaimanakah kita dapat mengambil ketabahan dan kesungguhan baginda menempuh liku-liku hijrah yang mencabar pada zaman itu, dengan keadaan kehidupan normal baru yang sedang kita lalui dalam menghadapi ancaman COVID-19 pada masa kini? Terima kasih, Ustaz dan Da'i. Soalan cukup mencabar, Ustaz, dengan perkataan-perkataan yang mungkin baru bagi kita, terutamanya kepada para penonton dalam keadaan situasi normal baru, Ustaz. Kita nak menghayati hijrah Nabi SAW dan juga ancaman yang berlaku kepada Rasulullah, namun baginda Nabi SAW, bantuan daripada Allah, berjaya mengharungi perkara tersebut. Sedikit daripada Ustaz. Masya Allah, sebenarnya satu soalan yang sangat bagus. Dan satu perkara yang susah sebenarnya, kita belajar apa yang berlaku zaman Nabi untuk kita aplikasikan pada diri kita. Maksudnya kita jadikan sirah Nabi ataupun Quran dan Sunnah itu untuk jadikan sebagai kita punya gaya hidup kita. Satu perkara yang susah sebenarnya. Tapi itu adalah satu perkara yang penting. Kerana kita belajar sirah ni, seperti mana yang termaktub dalam kitab Fiqh Sirah, mengatakan bahawa tujuan kita belajar sirah Nabi SAW ialah untuk membawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Bukan sekadar menjadi halwa telinga. Untuk kita dengar-dengar cerita, bukan. Tapi apa yang kita belajar daripada sirah Nabi SAW adalah untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan Nabi SAW, itulah kita nak hidupkan perjalanan hidup kita. Alhamdulillah, satu soalan, bagaimana kita nak hidup di era ataupun di zaman norma baru ini, supaya kita pun boleh meniru cara-cara kehidupan Nabi SAW. Sebenarnya tuan-tuan, perempuan, para penonton yang rahmat Allah SWT sekalian, Nabi SAW telah melalui banyak fasa-fasa norma baru. Kita ni kadang-kadang kita rasa norma baru macam membebankan kita. Sebelum ni nak masuk kedai mamak kita biasa guna kedai mamak kan. Padahal banyak lagi restoran tom yam ada, restoran kita ada kan. Kita pergi restoran mamak ni, masuk selamba, dah sembang lama-lama, nak keluar boleh keluar. Tapi sekarang ni nak pergi mana-mana kedai makan, nak pergi mana-mana shopping kompleks, bahkan kadang-kadang kedai roncit sekalipun, nak masuk kena beratur dulu. Kan, kena beratur, kena scan dulu suhu kan. Orang kata tembak kan, tembak suhu. Dan kena tulis nama, silap-silap kena siap tulis nombor handphone lagi kan. Bahaya juga tinggalkan nombor handphone. Satu nombor baru. Itu bagi kita pun dah satu bebanan, dan kadang-kadang kita pun tak nak buat. Itu hanya satu ujian yang kecil. Takkan itu pun kita nak langgar kan. Padahal satu perkara bahaya kalau kita tak buat benda tu. Kalau terjadi apa-apa, ada kluster baru contohnya kan di restoran tu. Nak hubungi semua orang-orang yang datang restoran tu susah. Betul. Kalau kita tak meninggalkan nombor handphone kita. Jadi norma baru yang membawa lebih kepada kebaikan, kita terima. Kenapa? Nabi SAW melalui banyak norma-norma baru bagi hidup dia. Contoh, Nabi SAW daripada dia lahir sampailah umur dia 40 tahun, dia adalah orang yang disayangi dan disanjungi oleh penduduk Mekah.
Kata, oh ni Muhammad Al-Amin. Dialah orang yang paling amanah. Dialah harapan bangsa. Boleh jadi pemimpin masyarakat akan datang. Dia itu orang yang sangat disanjung. Tapi bila terima wahyu, dia mengajak manusia pada Allah SWT, walaupun bermula daripada senyap-senyap tadi, dia dah menerima satu norma baru, orang tolak dia. Tak terima dia. Bahkan kata, dia ni tukang sihir. Dia ni penipu. Dia ni membawa cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Jadi daripada satu kehidupan yang disanjung, yang dipuji, tapi apabila menerima wahyu, menjalankan dakwah, dia telah dihina. Dan dia terima mujahadah tu. Dia terima susah payah ujian pada Allah Ta'ala tu. Taklah dia kata, ya Allah, aku tak sedialah untuk perkara ni semua. Sebelum ni aku hidup dah selesa. Sekarang ni sebab nak sampaikan ikra engkau tu, ya ayyuhal muzammil engkau tu, ya ayyuhal mudaththir kau tu, ibaratnya macam tu, aku telah dihina macam ni, aku tak mampu untuk bawa. Tak. Tidak berlaku. Nabi SAW meneruskan. Seperti mana soalan yang sebelum ni tadi, iaitu 3 tahun Nabi SAW mendakwah secara senyap. Kemudian apabila datangnya fasda' bima tu'mar, dan juga wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW mengumpulkan penduduk Mekah, dakwah secara terang-terangan. Bila dakwah secara terang-terangan lagilah. Allahu Akbar. Orang kafir Quraisy dan juga syaitan seperti mana kita sebut tadi, tak suka dakwah aja. Solat silakan kau wahai Muhammad, kalau kau nak solat, solatlah. Tapi jangan ajak orang pada Allah, jangan ajak orang pada tauhid. Dakwah kepada tauhid, kepada akidah ni yang syaitan tak suka, kafir Quraisy tak suka. Perkara yang lain nak ibadat. Kau nak zakat, kau nak sedekah. Dakwah, mengajak manusia pada Allah, tauhid pada Allah, akidah pada Allah, jangan. Jadi Nabi SAW melalui norma baru. Apabila dia menyampaikan dakwah secara terang-terangan, satu norma baru yang lain pula, iaitu tentangan kafir Quraisy secara terang-terangan. Kemudian apabila telah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha pada tahun 10 kenubuhan, selepas 10 tahun Nabi SAW membuat kerja dakwah, sampaikan risalah Allah SWT. Satu norma yang lebih hebat lagi, norma baru, tekanan yang lebih hebat. Di pulau seperti yang kita sebut tadi, para sahabat dan ajma'in hatta makan rumput-rumput saja. Tapi bagaimana Nabi SAW melaluinya semua itu? Kemudian hijrah. Nabi SAW sebelum itu para sahabat berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni tempat orang Afrika, agama Kristian Nasara pula. Kehidupan yang baru. Kehidupan baru, norma baru para sahabat di sana. Makanan pun berbeza, cuaca pun berbeza, pemerintah pun berbeza, masyarakat berbeza, bahasa pun berbeza. Tapi mereka boleh hidup norma baru dan mereka bawa agama dalam setiap norma baru yang mereka lalui. Norma baru bukanlah alasan untuk kita jauh daripada agama. Bahkan norma baru ni kita kaitkan dengan agama. Apa sahaja norma, kita tetap istiqamah dengan agama. Ini yang paling penting daripada apa yang kita pelajari daripada sirah Nabi SAW. Contohnya, pergi masjid, kena bawa sejadah, bawalah. Jangan, Allah malaslah nak pergi masjid, kena bawa sejadah lah, apalah. Malas nak pergi, pengurusi ke, imam ke, halau aku kalau aku tak bawa sejadah. Terima je lah, bawa lah sejadah. Tak bawa sejadah, bawa kain pelikat ke, kan? Kalau agak-agak nak sembahyang ke, buka lah jubah, kan? Buka jubah, ada baju dalam, kan? Bentang, kan? Nak sejadah, kan? Tapi sekarang dah tak ada dah, sejadah baru. Menteri pun baru ni sebut tak perlu, digalakkan saja, tak wajib. Ni. Kita terima norma baru. Masuk masjid, scan lah. Tulis nama. Jadi kita terima. Yang penting, kita istiqamah dalam apa sahaja keadaan yang kita lalui, istiqamah dengan perintah Allah Ta'ala, istiqamah dengan sunnah Nabi SAW. Jangan beri alasan, kat masjid ni, semayang pun sekarang dah jarak-jarak dah. Kan kalau jarak ni ada syaitan duduk tengah-tengah, kan? Tak payahlah pergi masjid. Tak boleh lah. Norma baru kita kena lalui apa yang ni. Fleksibelnya agama Islam ni, hukum boleh mengikut keadaan tertentu dengan fatwa-fatwa tertentu. Maka di sinilah kita fahami bahawa Nabi SAW pun melalui banyak ujian-ujian ataupun norma-norma baru yang Nabi SAW lalui, sama ada yang senang ataupun yang susah. Yang senang contohnya berhijrah Nabi SAW ke Madinah. Kemenangan. Sebelum tu di Mekah tertindas. Bila sampai ke Madinah disambut, tala'al badru alaina, yang telah muncullah kepada kita Badar, bulan purnama yang cantik, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi disambut. Nabi dimuliakan, berebut-rebut orang nak pergi tempat tinggal pada dia. Kemudian dilantik menjadi ketua di Madinah. Padahal Aus dan Khazraj, satu kaum yang besar, tiba-tiba yang disebut konon-konon pendatang tadi, kan. Pendatang, pelarian.
Nabi SAW diberi. Dia sudah pastilah Nabi SAW bukan pelarian, bukan pendatang. Kalau pendatang pelarian tidak diberi sampai kemuliaan sampai tahap macam tu. Nabi SAW berhijrah, diberi kemuliaan. Norma baru, tidaklah Nabi lupa daratan. Bila senang dan menang, tidaklah Nabi lupa daratan. Jadi poinnya yang nak disampaikan dalam soalan ini ialah dalam jawapan bagi soalan ini, apa sahaja norma baru, kita istiqamah dengan ketaatan pada Allah SWT dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyebutkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hajiru minad dunya wa ma fiha. Ini direkodkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Hijrahlah kamu daripada dunia dan segala isinya, kata Nabi SAW. Dalam rangka kita memahami, iaitulah konsep kita zuhud dalam dunia ni, Ustaz. Mungkin insya-Allah kita akan kongsikan tentang zuhud selepas ni. Kerana kita dah raikan terlebih dahulu, Ustaz. Soalan yang berikutnya daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook juga, Pak Suli Romli bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah. Amin insya-Allah. Soalan saya, Ustaz, adakah kita diperbolehkan untuk berhijrah dari tempat kelahiran kita setelah tiada lagi kebaikan di situ dan kita ingin lari dari kemungkaran yang banyak dan takut terlibat sama, mencari tempat yang banyak orang-orang soleh dan solehah sebab takut terkena laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Allahu akbar. Sudah menjadi sunatullah ketetapan alam. Setiap yang bernama makhluk pasti akan berubah. Tiada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada Ustaz untuk soalan ini, Ustaz. Sedikit aja. Banyak pun boleh, Ustaz. Banyak. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton rahmat Allah SWT sekalian. Berhijrah kerana meninggalkan tempat yang boleh mempengaruhi akidah, akhlak dan syariat kita memang dituntut dalam Islam. Sekiranya kita duduk satu tempat itu dan kita dah terjerbak dengan sesuatu maksiat, dosa dan sebagainya, kita nak berubah, kita nak bertaubat. Tapi oleh kerana suasana keliling ataupun al-bi'ah, suasana keliling yang mempengaruhi kita menyebabkan kita susah nak bertaubat, maka wajiblah kita meninggalkan tempat itu supaya kita boleh bertaubat pada Allah SWT. Kerana Allah SWT ni dia memang sentiasa menerima taubat hamba-hamba dia. Dia sentiasa menunggu hamba dia bertaubat. Tapi kalau kita nak bertaubat kita tak berjaya, wajib kita cari tempat yang boleh kita benar-benar bertaubat pada Allah SWT. Dalil dan hujah buktinya ialah dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW memberitahu pada satu ketika dahulu, ada satu orang ni, cerita ni menarik. Satu orang ni dia telah bunuh 99 orang. Memang pembunuh besarnya lah. Bersiri memang kalau nak buat cerita tentang dia ni, berapa siri dia kena buat kan. Pembunuh 99 orang. Dia pun rasa bersalah kan. Tangan dah penuh dengan darah ni. Kalau dia buat tatu lah dekat tangan dia kan. Setiap satu nyawa dia korban, dia tatu satu kan. Penuh dah tatu ni kan. Jadi dia telah bunuh 99 orang, dia rasa bersalah. Dia pun carilah orang baik untuk tanya. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru kan. Dia tanya, wahai orang alim, wahai orang baik, orang soleh, apakah hukum aku dah bunuh 99 orang, boleh tak aku taubat? Allah Ta'ala terima tak taubat aku? Maksudnya dia orang Islam lah, bukan orang kafir, orang Islam, tapi bunuh 99 orang. Yang ditanya ni adalah abid, iaitu ahli ibadat. Ahli ibadat yang tidak berilmu. Ini bahaya juga, dia kuat ibadat tapi jahil, tidak ada ilmu agama. Jadi bila dia tanya, boleh tak aku bertaubat? Allah Ta'ala terima tak taubat aku? Aku dah bunuh 99 orang ni. Abid ni kata apa? Oi, mana boleh? Kau dah bunuh 99 orang, mana tak akan Allah nak terima taubat kau? Ramai tu. Ramai tu. Kau ingat senang-senang je nak terima taubat. Aku pun jadi abid macam ni susah kan? Dia kata, alang kepalang 99 orang Allah Ta'ala tak terima taubat, aku bunuh kau je. Cukup 100. Cukup 100 kan? Dia bunuh abid ni. Tapi dia masih rasa bersalah lagi. Ya Allah, aku ni kena bunuh lagi ni. Dia jumpa satu orang alim, orang berilmu, tahu hukum hakam, yang memang layak untuk keluar dalam siaran Tanyalah Ustaz kan, ibaratnya macam tu kan. Bertauliah, maksudnya orang yang tahu hukum hakam, alim yang sesuai ditanya hukum hakam. Maka bila ditanya, macam mana aku ni, boleh tak aku taubat? Dia kata boleh. Allah Ta'ala At-Tawwab, Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Allah Ta'ala setiap hamba dia yang buat dosa macam mana pun, Allah Ta'ala tunggu bila kau nak kembali pada aku. Itunya sayangnya Allah Ta'ala pada hamba-hamba dia. Jauh macam mana pun, engkau seorang penagih ke, engkau seorang pembunuh ke, engkau seorang perompak ke, dan meminum arak dan sebagainya, kembalilah pada aku tunggu sentiasa menunggu kepulangan kau. Taubat pada Allah SWT. Dia telah beri nasihat pada pembunuh ni.
kau keluarlah daripada kampung kau. Keluar daripada kampung kau, tinggalkan kampung kau, pergi tempat sekian-sekian, di situ ada orang-orang baik. Soalan tadi lah, soalan jumpa dengan orang-orang baik. Maka dia pun telah bertindak. Telah bertindak untuk keluar daripada kampung tu. Dan akhirnya dia mati dalam perjalanan tak sampai ke kampung tu. Apa yang berlaku selepas tu? Adakah diterima atau tidak doanya, taubat dia? Kita jawab selepas ini. Suspense Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Ini baru betul bersiri Ustaz. Allahu akbar. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba Allah yang bertaubat tadi? Bunuh 100 orang Ustaz. Kalau seorang pun kita tak sanggup Ustaz. Apatah lagi yang bunuh tu pula yang mungkin orang yang soleh yang dibunuh. Dan insya-Allah kita akan nantikan jawapan ataupun kupasannya apakah taubatnya diterima. Insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan masya-Allah tabarakallah, masih lagi bersama dengan saya Da'i Anas. Kita masih lagi membicarakan topik Rasulullah SAW, bukan pelarian dalam bab sirah. Pada pagi ini panjang lebar telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid, masya-Allah tabarakallah. Dan Ustaz, kita raikan lagi mungkin sahabat-sahabat ataupun para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, sama-sama kita sebar-sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak sambung kisah taubat tadi. Dalam perjalanan dia berhijrah ke kampung yang telah pun disebutkan oleh orang alim tersebut, dia meninggal. Lalu apakah taubatnya diterima Ustaz? Tak sempat sampai lagi. Dipersilakan Ustaz. Inilah nak disebut tentang hebatnya hijrah. Kadang-kadang hijrah tak sempurna lagi pun, tetapi telah memulakan hijrah. Di situ pun Allah Ta'ala telah gembira. Niat dah ada. Niat dah ada, bukan niat sahaja. Kalau niat tadi dia tak keluar daripada kampung tu. Niat dan dia telah mengamalkan penghijrahan. Jadi begitulah kita nak melihat bagaimana sekiranya, sebelum kita jawab ni tadi, kita buat aplikasikan ataupun kita lihat apa yang berlaku di dalam diri kita. Kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz ceramah dan sebagainya, kita niat nak berhijrah. Tapi dalam perjalanan hijrah tu ada gangguan-gangguan dan sebagainya. Hambatan tu. Kemudian kita nak macam mana? Kalau kita dah mulakan pun Allah Ta'ala dah gembira sebenarnya. Allah Ta'ala suka. Apatah lagi kalau betul-betul kita dah sampai ke penghijrahan yang sebenarnya. Jadi orang ni tadi, dia mati dalam perjalanan. Jadi malaikat maut dah cabut nyawa, dia ikut masa. Dan apabila mati seorang itu, sama ada malaikat azab yang datang ataupun malaikat rahmat. Jadi orang ni dua-dua datang. Malaikat rahmat pun datang, malaikat azab pun datang. Malaikat azab kata, dia dah bunuh 100 orang. Kan? Dan dia belum taubat lagi, belum sampai lagi. Malaikat rahmat kata, dia dah bertaubat, dia dah keluar daripada kampung dia dah. Kan? Dia dah bertaubat. Maka Allah Ta'ala telah menghantar satu malaikat untuk buat keputusan. Hakim. Bagi buat keputusan antara malaikat rahmat dan malaikat azab ni. Maka malaikat ni kata apa? Ukur. Dia lebih dekat dengan kampung yang dia nak hijrah ataupun kampung yang dia dah buat dosa. Bila diukur, lebih dekat dengan kampung yang dia nak hijrah tu hanya sejengkal saja. Itu pun sebab dia mati dalam perjalanan, jatuh ke depan. Dia jatuh ke depan, dia punya dekat dengan itu sejengkal saja. Itu pun Allah Ta'ala izinkan untuk malaikat rahmat ni ambil dia masuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar, masya-Allah. Hebatnya hijrah. Maka tuan-tuan, puan-puan, para penonton Allah sekalian, kita sama-sama berhijrah. Kita berhijrah bukanlah seperti Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan kita tak perlulah tinggal ke Malaysia untuk cari ke tempat lain pergi Madinah. Berhijrah segala
perkara yang memurkakan Allah SWT, yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Dosa-dosa kita, maksiat kita, akidah kita, kita hijrah daripada yang salah pada yang betul. Syariat kita, kita hijrah daripada yang salah pada yang betul. Akhlak kita, kita hijrah daripada yang salah kepada yang betul. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar satu kisah yang cukup memberikan tamparan begitu hebat kepada kita. Yalah Ustaz, pada hari ini mungkin ada dalam kalangan kita, terutama kita juga, antara orang yang banyak melakukan dosa dan kesilapan, tetapi sebaik-baik orang yang silap ialah kembali bertaubat kepada Allah. Dan mungkin ada sedikit nasihat pada Ustaz. Ada orang nak bertaubat, nak berhijrah, tapi mungkin ada kekangan-kekangan yang tertentu, terutamanya dalam bab rezeki dan sebagainya, yang menyebabkan sukar untuk berhijrah. Dan apatah lagi mungkin ada halangan daripada ahli keluarga sendiri maupun kawan-kawan yang mungkin tidak memberikan sokongan dan bimbingan. Sedikit pada Ustaz. Baik, masya-Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu pasti di hujungnya ada kemudahan bantuan Allah SWT. Dan yakinlah, setiap apa yang Allah Taala uji kita atas dasar kita mencari kebenaran, pasti di hujung perjalanan kita adanya kemanisan. Dalam perjalanan yang pahit itu, di hujungnya ada kemanisan. Setiap apa yang kita lalui, mungkin kalau kita, contohnya kita sebelum ni rezeki kita ataupun duit kita datang daripada sumber yang haram, tiba-tiba kita taubat nak tinggalkan, dan kita pun terus tinggalkan, dan rezeki jadi sempit. Ini adalah ujian Allah. Sambil itu kita usaha untuk mencari rezeki yang halal, dan kita bersabar, ya Allah, ini semua adalah kerana aku nak mencari rezeki yang halal. Insya-Allah Allah Taala pasti dan pasti memberi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan membuka jalan keluar penyelesaian yang banyak. Bukan satu. Kerana itu dalam ayat ini, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, dipanggil nakirah kat sini. Maksudnya bukan satu, banyak. Jalan-jalan keluar tu banyak. Sekiranya kita mengambil langkah untuk mencari keredaan Allah, walaupun kita akan melalui kesempitan, pasti dan pasti. Contoh, kita melihat perjuangan para sahabat dan ajma'in. Seperti Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib ni waktu dia datang ke Mekah, Suhaib ni dia Ar-Rumi. Dia ni orang daripada asal Eropah jugalah. Rumi ni walaupun dia asal Arab, tapi ayah dia bekerja kat sana, dia dipanggil Suhaib Rumi. Dia waktu datang ke Mekah dia miskin. Allahu Akbar. Dia miskin. Dan kemudian dia kerja-kerja kaya. Dan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia pun nak ikut hijrah ke Madinah. Orang kafir Quraisy telah tahan dia. Ni kait juga dengan tajuk kita kan, hijrah ni. Suhaib, kau nak pergi mana? Nak hijrah. Ni yang kau bawa sekali dengan harta kau ni kenapa? Kau waktu datang Mekah dulu kau miskin, sekarang kau kaya sebab kau duduk Mekah. Kau nak tinggalkan Mekah, tinggalkan kekayaan ni. Jangan bawa harta. Suhaib kata, okey, engkau kalau harta kau nak, ambil semua. Aku punya harta 1 juta kat dia ni, 1 juta kat dia ni, 1 juta. Dia cerita detail. Yang penting aku boleh selamatkan iman aku, berhijrah bersama Nabi SAW, bersama sahabat yang lain ke Madinah. Orang kafir Quraisy kata, okey, kalau betul lah harta kau ada sana sini, dia confirmkan betul, dia lepaskan Suhaib. Bila Suhaib ni datang selepas Nabi SAW, Nabi SAW sampai dulu. Nabi SAW tidak ada siapa pun cerita tentang apa yang Suhaib lakukan ni. Dia tinggalkan harta. Wahyu dah sampai daripada Nabi SAW, beritahu apa yang dilakukan Suhaib. Nabi SAW beritahu, wahyu daripada Allah SWT, bahawa wa minan nas man yashtari, sebahagian manusia membeli, iaitu mengorbankan harta dia semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tinggalkan harta dia kerana Allah di Mekah, dia sampai Madinah, Allah Taala buka rezeki yang lain. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, dia tinggalkan kekayaan dia. Bila dah sampai ke Madinah, dia tanya, kat mana bazar? Kat mana pasar? Kan? Dia pergi sana, orang tak niaga, kan? Dia dah tinggalkan berjuta-juta harta dia dekat Mekah pun, bila dia korbankan Allah Ta'ala, dia dalam beberapa hari sahaja dia telah mampu menyediakan mas kahwin untuk berkahwin dengan orang Madinah. Allah Ta'ala buka. Jadi bagi siapa yang terpaksa diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan hidup disebabkan ingin berhijrah, contohnya meninggalkan pekerjaan yang haram dan sebagainya, insya-Allah Allah Taala pasti dan pasti membuka jalan-jalan penyelesaian yang banyak kepada dia, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan kita lazimi ataupun perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia merupakan salah satu daripada cara untuk kita menjemput rezeki, masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan Ustaz, apa yang telah pun disampaikan menjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh para penonton kita raikan lagi soalan merusi sahabat kita yang bertanya ataupun yang mengajukan di Facebook, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz serta semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu perkara penting yang dapat dipelajari daripada peristiwa hijrah
adalah sikap ketenangan yang ditunjukkan oleh sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Soalannya Ustaz, berapa ramai di antara kita pada hari ini yang sanggup membantu teman-teman yang ingin berhijrah ke arah kebaikan dengan memberikan bantuan melalui sikap, dorongan, akhlak dan kepribadian yang baik? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit boleh Ustaz. Baik. Satu soalan yang sangat baik untuk kita kongsikan jawapannya, iaitu sikap tenang yang ada dalam diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum kita pergi ke perenggan kedua soalan tu, kan, kita kena faham dulu apa cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai rujukan kita dalam menjawab soalan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan perempuan Allah sekalian, dia lebih muda daripada Nabi SAW 2 tahun. Dan dia memang kawan baik Nabi SAW dah lama dah. Dan dia sentiasa mempercayai Nabi SAW hatta pada peristiwa yang tak masuk akal sekalipun. Seperti mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, dialah orang pertama yang mempercayai apa yang berlaku pada Nabi SAW, boleh pergi ke Palestin dalam tempoh 1 malam, kemudian naik ke langit, turun semula ke Palestin, patah balik ke Mekah. Kerana itu dia digelar sebagai As-Siddiq, orang yang sentiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, berkaitan dengan hijrah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW dalam keadaan tenang, kita lihat bagaimana dia sebagai seorang sahabat Nabi SAW dan dia mempunyai kekayaan. Abu Bakar ni orang yang kaya, bukannya miskin, bukannya orang yang orang kata sahabat Nabi yang tidak berharta, tak. Dia orang berharta. Tetapi apabila hijrah, dia sanggup meninggalkan segala-galanya dan dia tenang. Dia tenang. Macam mana bukti? Dalil hujah yang mengatakan dia tenang. Apabila Nabi SAW telah mula menghantar para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, berhijrah bukan lari ke Madinah, bukan pelarian, kerana kita faham hijrahnya Nabi SAW dan juga para sahabat ini adalah perintah daripada Allah SWT. Sebelum kita sebut tentang Abu Bakar tadi, sebab ini slot yang terakhir dalam TV3, jadi saya rasa sebelum tamat yang TV3 saya nak sampaikan poin yang penting ni, iaitu hijrahnya Nabi SAW tidak dikatakan pelarian, sebab hujah yang paling utama yang kita nak kongsikan dalam bab ni ialah firman Allah SWT, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Baik, dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nusrah, bantuan ghaibiyah kepada Nabi SAW dalam hijrahnya. Bukan lari, bukan pelarian, tetapi adalah bantuan daripada Allah SWT. Illa tansuruhu. Allah SWT beritahu, wahai umat manusia, kalau kamu tak nak membantu Muhammad SAW dalam perjuangan agama dia, faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah SWT telah membantu Muhammad SAW. Bantu waktu bila? Ini bukti bahawa hijrah itu adalah bantuan Allah, bukanlah pelarian. Bukanlah pelarian. Hijrah adalah bantuan Allah. Kadang-kadang kita mengundur bukan kerana kita kalah. Macam kita main bola kan. Anas pandai main bola kan. Kadang-kadang bukannya bila kita aim kita target nak masukkan gol, nak masukkan bola dalam pintu gol. Adakah kita setakat serang ke depan saja, tak? Kadang-kadang kita patahkan balik bola. Strategi. Kan? Pulangkan balik bola pada goalkeeper. Pulang hantar. Untuk mengundurkan itu untuk lebih maju. Begitulah contohnya dalam perniagaan pun macam tu. Kadang-kadang kita lihat apa ni, tak boleh niaga kat sini lah, kena tutup kedai ni. Tutup kedai itu bukannya kerana kita kalah dalam perniagaan kita, kerana kita nak atur strategi baru untuk boleh majukan lagi. Begitu juga kalau main saham contohnya kan, kadang dipanggil cut loss kan. Tak boleh ni, kena potong supaya kita boleh guna lagi margin yang ada tu untuk kita boleh beli counter lain contohnya kan. Itu benda-benda yang biasa yang berlaku. Bukannya maksudnya bila kita mengundur dalam satu perkara tu kita kalah, tak. Ya, Nabi SAW Allah Ta'ala beritahu, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak bantu Muhammad SAW dalam perjuangan agama dia, sesungguhnya Allah SWT telah membantu dia. Id akhrajahu alladhina kafaru. Ketika orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad SAW daripada kota Mekah. Thaniyatnaini, yang mana Nabi SAW adalah salah seorang daripada 2 orang yang keluar daripada Mekah ketika itu. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua dalam gua. Ini juga kaitan ayat ni, kaitan dengan Abu Bakar tadi, soalan tadi.
Iaitu ketika Nabi SAW salah seorang daripada dua orang yang telah masuk dalam Gua Thur ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ayat ini menyentuh juga tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq disebut dalam Al-Quran. Sifat tsaniyataini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi SAW beritahu pada Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, jangan risau. Kau jangan sedih, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah SWT bersama kita. Ini hebatnya umat ini. Kalau Musa dulu, Musa ketika dia dikepung oleh Firaun, di belakang dia tentera Firaun, di depan dia laut, dah terkepung. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah SWT bersama aku. Allah SWT bersama aku. Tetapi untuk umat ini, Allah SWT bersama kami. Keseluruhan, umumiat. Jadi dia beritahu pada Abu Bakar, la tahzan. Abu Bakar pun tak sedih. Di situ tenang, terus tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu tenang. Jadi di sini kita lihat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an telah support Nabi SAW, telah membantu Nabi SAW. Orang yang paling kuat membantu Nabi SAW dalam hijrah ialah Abu Bakar Siddiq. Apabila Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kita kembali pada cerita tadi, menghantar para sahabat berhijrah ke Madinah, Abu Bakar pun nak hijrah. Rasulullah kata apa? Tunggu dulu. Engkau tunggu dulu. Tengok keadaan nanti macam mana. Dia pun, okey, relax. Tunggu dulu. Sampailah satu masa Nabi SAW telah diizinkan untuk berhijrah. Selepas Nabi SAW menghantar, mengurus para sahabat berhijrah, Nabi SAW diizinkan untuk berhijrah. Nabi SAW mengetuk pintu Abu Bakar radhiyallahu an pada waktu tengah hari. Biasanya orang Arab ni tengah hari waktu rehat. Sampai sekarang pun dipanggil Qailulah. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, di Arab Saudi dan juga di sebahagian negara Arab, lepas Zuhur mereka tak kerja, tutup pejabat sampai asar. Lepas asar buka semula. Rehat lama. Memang rehat lama untuk makan. Itu bagus sebenarnya. Beri masa untuk keluarga, jemput anak sekolah, makan bersama keluarga dan sebagainya kan. Ni orang Arab ni dia adat dia memang gitu. Berarti zaman Nabi SAW lagi, tengah hari biasanya tetamu tak datang. Tapi waktu tu Nabi SAW boleh datang waktu zahirah, waktu tengah hari. Memang bukan waktu datang. Nabi SAW ketuk pintu. Jadi satu benda yang besar. Kalau datang pada waktu yang bukan patut datang, sudah pasti dah satu benda yang besar. Contohnya ibaratnya pukul 3 pagi kita lah, tengah tidur 3 pagi, orang call. Allahu Akbar. Agak-agaknya penting tak penting? Mesti penting kan? Urgent. Saya nak cerita sikit pengalaman. Pukul 2.30 pagi, ada orang call, nombor tak kenal. Tengok ni call 2-3 kali ni tak jawab ni. Penting kot, ada kematian ke apa ke kan? Jawab. Ustaz nak tanya, madrasah Ustaz ada kemasukan lagi tak? Allah, pukul 2 pagi. 2.30 pagi, call, kita pun jawab kan? Kita pun terpaksa layan ni lah. Masya Allah, ni tengah lepas main istikharah ke ni kan? Dapat jawapan nak masuk madrasah. 2.30 pagi kan? Kadang-kadang ada setengah orang macam tu. Tapi Nabi SAW ni, dia sebab memang ada kerja penting. Kerja penting, dia datang rumah Abu Bakar radhiyallahu an ketika bukan waktu yang datang. Ya Abu Bakar, ya Rasulullah, ada apa? Apa yang penting? Rasulullah kata, Al-hijrah ya Abu Bakar. Dah masa uzina lil hijrah. Aku telah diizinkan untuk berhijrah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kata apa? As-sohbah ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku nak bersama engkau. Aku nak bersahabat dengan engkau. Aku nak pergi bersama engkau. Rasulullah kata, Rasulullah pun izinkan. Dia kata sebenarnya Rasulullah, aku telah menyediakan 2 ekor unta yang sesuai untuk digunakan berhijrah. Kerana unta ni bukannya semua sesuai untuk jalan jauh. Mekah Madinah ni jauh, lebih kurang 400 km lebih. Satu perjalanan yang jauh. Bukannya semua unta ni sesuai untuk jalan jauh. Ada yang sesuai untuk kerja, ada sesuai untuk dan sebagainya. Wahai Rasulullah, aku dah sediakan. Tapi Rasulullah kata apa? Bithaman. Dengan syarat, aku bayar. Padahal tu kawan baik dia tu. Free pun tak apa. Tapi Rasulullah SAW ni dia tahu, hijrah ni dia punya pahala dia besar. Jadi Nabi SAW tak nak rugi dalam pahala hijrah. Dia kata, aku akan bayar harga unta kau ni. Abu Bakar kata, okey, bithaman. Maka berlakulah. Panjang sebenarnya ceritanya ni. Berlakulah hijrah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW, dan Abu Bakar telah mengaturkan. Ini hebatnya Abu Bakar, strategi. Pasal soalan tadi tentang Abu Bakar dan berkaitan juga dengan soalan kita hijrah ni tadi, tajuk kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengaturkan 2 ekor unta dia ni tadi telah dihantar di luar Mekah untuk bertemu ataupun dia ambil unta tu nanti lepas 3 hari. Dan dia Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bersama Nabi SAW naik ke Gua Hira, Gua Thur, bermalam di sana. Dan di situ semuanya nampak ketenangan Abu Bakar radhiyallahu an, hinggalah dia masuk dulu gua, dia bersihkan gua, dia ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang panjang sebenarnya untuk kita jawab satu soalan, tapi ringkasnya yang penting
kawan sangat membantu untuk kita bertaubat dan berhijrah. Wallahu a'lam. Akbar. Kawan ketawa senang dicari, kawan menangis seorang diri. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemankan seorang sahabat yang sangat benar, sangat memberikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, teman suka dan duka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam kita menghayati akan penghijrahan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Jadi para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita dah pun berada di penghujung rancangan di TV3 dan kita akan tamat siaran di TV3 di sini. Kita akan sambung 30 minit siaran lanjutan di TV9. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru kembali bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua anda berada, saya mengucapkan jutaan terima kasih mewakili pihak produksi atas kesetiaan anda untuk terus setia bersama dengan kami untuk perbincangan topik pada pagi ini. Masih lagi kita membicarakan dalam bab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Kita bersama yang bahagia Ustaz Nur Effendi Hamid dan telah pun panjang lebar kita membicarakan, kita membincangkan topik yang cukup menarik ini dan mudah-mudahan memberikan satu dimensi baru kepada kita bahawasanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan suatu pelarian, bahkan ianya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz dan juga yang berbahagia penonton, mungkin ada antara kita yang ingin masih lagi mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol iaitu di 1800881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 011123364880 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi Ustaz dan juga sidang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya mengambil kesempatan ini mengingatkan kepada diri saya yang lemah ini dan juga seluruh sidang penonton, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak ataupun termasuk dalam kalangan orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan ataupun perbincangan kita pada pagi ini untuk topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Kita nak raikan di Facebook sahabat kita yang bertanya, Fauziah Tun Mak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Soalan saya Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian,
Tetapi adakah hikmah di sebalik perjalanan itu? Rasulullah SAW dapat menarik kabilah-kabilah yang ditemui oleh baginda dalam perjalanan menuju ke Madinah agar memeluk kepada Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i Kak Ji dari Johor Bahru, Johor yang bertanya Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, tuan-tuan perempuan yang Allah sekalian, soalan ini juga sebenarnya boleh kita sambungkan dengan cerita tadi, sirah Nabi SAW, hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Walaupun Nabi SAW dilihat sebagai ditindas di Mekah, tetapi Nabi SAW meninggalkan Mekah bukan kerana lari, bukan kerana lari dan bukan kerana dihalau pun sebenarnya. Satu poin yang penting saya nak kongsikan dalam menjawab soalan ini juga ialah ada ulama mengatakan bahawa Nabi SAW tidak dihalau. Maksudnya bukan dia lari. Buktinya ketika Nabi SAW tinggalkan Mekah pada satu malam, dia telah tinggalkan Mekah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Orang kafir Quraisy bila tahu Nabi dah tak ada, dia cari Nabi. 3 hari dia cari Nabi SAW. Bahkan mereka offer, buat tawaran, siapa yang dapat beri maklumat yang betul tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beri mereka 100 ekor unta. Hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta ni kalau sekarang punya harga, kalau yang biasa-biasa ni lah, ibaratnya macam kereta kancil biasa-biasa ni pun, harga 100 ekor unta ni 500,000 RM. Kalau yang elok sikit, unta yang elok sikit, macam harga kereta-kereta mewah sekarang ni, ibaratnya sebegitu, ialah total 100 ekor ni 1 juta RM. Bayangkan satu tawaran yang hebat tu. Siapa yang dapat beri maklumat yang tepat tentang Rasul Muhammad SAW yang berada kat mana? Bermakna Nabi SAW bukan pelarian, kerana Nabi SAW bukan dihalau pun. Mereka nak tahan Nabi SAW. Ini yang kita sebut tadi, Nabi SAW bukan pelarian, tetapi dia berhijrah atas perintah Allah SWT. Baik. Adakah hikmah di sebalik hijrahnya Nabi SAW hingga dia boleh menarik kabilah-kabilah tertentu untuk masuk Islam? Ya. Apabila kita lihat Nabi SAW bila dia berhijrah, dia telah mengatur strategi yang sangat hebat. Dia sepatutnya menuju ke arah utara, kerana Madinah ni adalah utara Mekah. Sepatutnya dia menuju ke arah utara, tetapi dia pergi dulu ke arah selatan untuk bersembunyi di Gua Thur. Di sini menunjukkan bahawa bagaimana Nabi SAW mengatur strategi, dan di situ adanya beberapa orang yang minat dan terpikat dengan akhlak Nabi SAW. Soalan tadi, adakah hijrah Nabi SAW ini mampu menarik orang-orang kepada Islam? Dengan akhlak Nabi SAW dalam hijrah itu telah memikat hati beberapa orang kafir. Di antaranya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni, dia orang kafir yang bekerja dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, iaitu dia gembala kambing. Dia mengembala kambing harta Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam tempoh 3 hari ketika Nabi SAW berada di Gua Thur, Amir bin Fuhairah inilah yang telah buat 2 kerja utama. Yang pertama, dia beri makan dan minuman kepada Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Thur. Dia jaga kambing, dia perah susu kambing, dia hantar pada Nabi SAW. Itu kerja pertama dan utama dia, membantu Nabi SAW Abu Bakar hantar makanan minum. Yang kedua, waktu 3 hari Nabi SAW berada dalam Gua Thur ni, Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, dia yang menghantar berita pada Abu Bakar dan Rasulullah dalam Gua Thur, apa yang sedang diatur oleh orang kafir Quraisy, cari Nabi ke tak cari Nabi ke. Abdullah bin Abu Bakar ni, dia dengar dekat kedai kopi, ibarat macam itulah, orang-orang kafir Quraisy atau apa, dia yang sampaikan pada Nabi SAW. Dan Asma binti Abu Bakar, dia juga ada jumpa Nabi SAW. Itu ada kesan-kesan langkah menuju ke Gua Thur. Amir bin Fuhairah inilah tugasan kedua dia, tugasan penting dia, memadamkan kesan-kesan tapak kaki Abu Bakar, tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar. Kerana dia gembala kambing, dia bawa kambing di kawasan situ, dah terpadamlah kesan-kesan. Orang kafir terkesan dengan perjuangan Nabi SAW. Begitu juga dalam perjalanan nak ke Madinah, Abu Bakar radhiyallahu an telah memilih dalil ataupun penunjuk jalan yang terbaik yang boleh membantu dalam hijrahnya mereka. Orang kafir juga. Orang kafir, Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni, dia orang kafir.
Tetapi oleh kerana dia tahu dia sedang membantu Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar, orang yang baik-baik, dia pun amanah dalam kerja dia. Padahal dia boleh terima tawaran orang kafir Quraisy. Aku nak kaya senang ya. Kan Abu Bakar dengan Muhammad ni aku bawa lepas tu aku beritahulah orang kafir Quraisy. Sabotaj kan. Mengkhianati amanah yang diberi, dia boleh nanti tu jadi jutawan. Tetapi oleh kerana dia rasa mulianya orang yang dibantu ni. Orang kafir pun rasa mulianya Nabi, takkan kita tak rasa mulia Nabi. Orang kafir pun rasa perlu bantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung ni, takkanlah kita tak pernah rasa pun nak memperjuangkan, nak membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abdullah bin Uraqib telah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sampai ke Quba. Sampai ke Quba dia pun tinggalkan, dia ambil upah dia tinggalkan. Dan akhirnya dia masuk Islam. Selepas itu dia masuk Islam. Dan dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Nabi SAW dalam perjalanan 9 hari. Biasanya sebenarnya Mekah ke Madinah ni dalam 6 hari dah sampai. 4 hari ke 6 hari kalau naik unta ni. Tapi oleh kerana Nabi SAW dah bermalam 3 hari di Gua Thur, dan dalam perjalanan tu Nabi SAW mengambil jalan yang agak jauh sedikit, bukan jalan biasa, jalan yang jauh. Maka 9 hari baru sampai ke Quba, iaitu kampung di berhampiran dengan Madinah. Bila sebelum sampai ke situ, sampai ke Madinah, makanan korma ibaratnya dah habis. Yang ada korma ada, minuman dah habis, susu dah habis. Makan korma ni sedap, dan susu dan sebagainya, tenaga diperlukan untuk hijrah. Nabi SAW nampak satu kemah, satu kemah lama. Nabi SAW beritahu Abdullah bin Uraqib ni dan Abu Bakar, kita singgah kemah tu. Mungkin di situ ada susu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu an telah pergi jumpa, tengok ada seorang makcik tua. Dikenali sebagai Ummu Ma'bad. Makcik, ada makanan tak? Ummu Ma'bad kata apa? Kalau ada makanan, tak perlu engkau tanya, aku akan hidangkan. Ini adat orang Arab, dia akan layan tetamu. Jadi aib kalau tetamu yang tanya ada makanan tak. Dia kata kalau ada makanan, aku dah hidangkan pada kamu. Ada minuman tak? Minuman pun tak ada. Susu ada? Susu tak ada. Ada kambing tak? Kambing tak ada. Suami aku dah bawa pergi mengembala tadi. Pagi-pagi dia dah pergi dah. Lepas tu Nabi SAW nampak ada satu kambing tua, satu kambing yang dah uzur, dah nazak, bukan uzur lagi, dah nazak dah. Dah nazak. Nabi SAW, kambing tu, kambing betina tu, itu tak payahlah, dia kata. Itu mengandung pun tak pernah, apatah lagi nak ada susu. Memang tak ada apa-apa dia, itu tunggu mati je tu. Nabi SAW, aku nak minta izin aja, boleh tak aku perah susu dia? Dengan macam ketawalah juga, kau buatlah, tak apa aku izinkan. Ya betul kan? Dan kemudian Nabi SAW dengan mukjizat daripada Allah SWT telah pegang kantung susu kambing. Akhirnya kambing tu terus sihat, bangun diri. Padahal waktu tu memang tak boleh bangun. Diri dan kantung susu dia terus membesar. Inilah mukjizat Nabi SAW. Nabi seorang yang hebat. Kemudian Nabi SAW minta mangkuk. Bukan mangkuk, besin. Besin, perah. Perah sampai penuh. Hinggalah Abu Bakar radhiyallahu an beri Nabi SAW minum. Nabi SAW suruh Abu Bakar minum dulu. Akhirnya Nabi SAW minum dulu. Kemudian Abu Bakar minum, kemudian Abdullah bin Uraqib minum, Ummu Ma'bad minum, boleh simpan lagi kat rumah. Sampailah malam tu suami dia balik, dari mana susu dia dapat? Ada stok lagi tak kan? Lepas tu Ummu Ma'bad ceritalah. Kata, inilah Muhammad yang disebut-sebut di Mekah tu. Mereka masuk Islam. Dalam perjalanan tu pun Nabi SAW menunjukkan akhlak yang baik, dan mesej dakwah tetap Nabi SAW sampaikan walaupun apa sahaja keadaan. Senang susah, mesej dakwah adalah maksud utama Nabi SAW. Maka Masya Allah, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraqib, Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad, bahkan lebih besar lagi daripada itu apabila masuk ke Madinah, Quba telah membina masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqa an taquma fih, iaitu masjid pertama yang didirikan di zaman dengan tangan Nabi SAW dalam Islam. Kemudian masuk ke Madinah, sudah pastilah satu lagi peristiwa yang besar dengan berkat perjuangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengorbanan dan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merasa Islam sampai kepada detik dan ketika ini. Mudah-mudahan ramai lagi ustaz di luar sana bila mana mendengarnya kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjentik hati kita dan mereka semua untuk kita kembali mencintai dan bercambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi yang akan kita bicarakan ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru, dakwah. Tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sirah yang cukup hebat yang telah pun ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW untuk sama-sama kita hayati. Dan topik pada pagi ini kita masih lagi membicarakan Rasulullah SAW, bukan pelarian. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid, dan Masya Allah, Tabarakallah, terlalu banyak perkara yang telah pun sama-sama kita dengarkan, yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz. Mudah-mudahan memberikan satu gambaran kepada kita untuk kita mencontohi dan menghayati bagaimana hebatnya pengorbanan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan insya-Allah Ustaz dan juga para penonton, saya nak pantun sikit Ustaz, bagi semangat sikit, bagi menceriakan keadaan. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Ustaz, perkara pertama yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa hijrah bila mana sampai ke bumi Madinatul Munawwarah, mendirikan masjid yang itu di Quba. Ustaz, mungkin apakah signifikan yang mungkin kita boleh jadikan iktibar Ustaz? Sikit boleh Ustaz. Baik, Alhamdulillah, soalan yang bagus daripada Da'i Anas. Ini pun salah satu bukti bahawa Nabi SAW bukan pelarian. Kan? Kalau pelarian, nak bina rumah pun kena minta izin dan sebagainya kan. Tetapi Nabi SAW bila sampai ke Quba, Masya Allah, Kalsum, satu orang sahabat yang tua, telah mengorbankan tanah dia untuk dibina Masjid Quba. Dan Nabi SAW bersama para sahabat telah bersama-sama membina Masjid Quba. Kemudian beberapa hari duduk di perkampungan Quba, Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pun antara perkara pertama yang Nabi SAW lakukan adalah bina masjid. Sebelum Nabi SAW melakukan persaudaraan sesama Muhajirin Ansar, Nabi SAW melakukan pembinaan masjid. Di sini jelas kepada kita bahawa pentingnya peranan masjid di dalam umat ini. Penting masjid. Kita kena kaitkan diri kita dengan masjid. Kan itu salah satu orang yang dapat naungan arash Allah SWT di akhirat nanti ialah yang mana hati mereka terpaut dengan masjid. Allah. Walaupun duduk dalam studio ni, abang-abang kameraman kita contohnya, petugas-petugas kita yang dalam Tanyalah Ustaz contohnya, nanti waktu zuhur pergi masjid ataupun surau. Maksudnya hati terpaut dengan masjid. Ini adalah golongan yang mana confirm dapat naungan arash Allah SWT. Nak ceritanya pentingnya masjid untuk umat ini. Kan itu Nabi SAW di Mekah sebelum berhijrah, di Mekah tak boleh beribadat di dalam Masjidil Haram. Walaupun begitu Nabi SAW datang juga untuk beribadat dalam Masjidil Haram. Nabi SAW solat menghadap Kaabah, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, supaya dapat Kaabah dan dapat juga Baitul Maqdis sebagai kiblat. Jadi Nabi SAW telah menunjukkan pentingnya masjid untuk umat ini. Maka oleh kerana itu, para penonton yang Allah sekalian, kita hubungkan diri kita dengan masjid dan amalan-amalan masjid. Sekiranya contohnya waktu PKP dulu, kita tidak diizinkan untuk ke masjid, kita hidupkan amalan masjid dalam rumah kita. Allahu Akbar. Ini yang sebenarnya yang kita nak belajar. Bukan sahaja kita jadi baik dalam masjid, keluar masjid pun kita bawa sifat dalam masjid tu, amalan dalam masjid keluar daripada masjid. Allah. Seperti mana kita bawa sifat dan solat, luar solat kita, kan? Jaga pandangan, jaga zikir kita, jaga akhlak kita dalam solat. Walladzina ala solatihim daimun. Orang yang sentiasa bersolat. Adakah kita boleh 24 jam solat? Tak boleh. Tapi bawa sifat dalam solat tu di luar solat kita. Begitu juga masjid, bukan sahaja kita baik ketika dalam masjid, luar masjid menipu, luar masjid dan sebagainya, menzalimi orang dan sebagainya. Tapi sifat masjid tu kita bawa dalam keseluruhan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Insya-Allah tabarakallah, satu perkara yang memberikan satu gambaran yang begitu jelas kepada kita bahawasanya hijrah Nabi SAW bukan satu pelarian. Ini mungkin satu momokkan yang selalu kita dengar daripada para orientalis barat dan juga mereka-mereka musuh-musuh Islam yang senantiasa mencari ruang untuk menjatuhkan Islam di sini. Tetapi masya-Allah tabarakallah, jika kita pasakkan diri kita dengan akidah yang kukuh, dengan sirah yang kita belajar, dengan kaedah yang
betul, yang dengan tepat, maka kita akan mendapat satu gambaran yang sebenar-benarnya Ustaz, insya-Allah. Dan sebab itu kita ditanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk tatapan para penonton insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Kasih Nurul Syah, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Amin. Ustaz, adakah penghijrahan Nabi SAW itu satu permulaan untuk menguji kesabaran dan ketabahan iman dan minda baginda SAW, di mana ini juga adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pengajaran yang dapat kita manfaatkan dengan kisah penghijrahan Nabi SAW ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Soalan cukup baik Ustaz. Cukup baik, dan mungkin daripada soalan ini kita boleh simpulkan nanti apa yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, adakah ini satu permulaan bagi ujian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya ujian bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada hijrah. Dia telah diuji daripada mula-mula dia lahir lagi. Allahu Akbar. Daripada mula-mula dia lahir, dia telah diuji oleh Allah SWT. Apa dia? Dia lahir dalam keadaan bapa tak ada. Bayangkan Anas, bayangkan tuan-tuan dan puan. Kita lahir-lahir ni, kalau ada juga kita nangis-nangis, kita mengatakan abah, abah, ayah, ayah, abi, abi. Kita pernahlah mendapat perkataan ayah tu. Kita pernah ada nikmat menyebut ayah. Tetapi Nabi SAW lahir-lahir tak ada pun sebut ayah. Ayah, timang, nak timang, ayah nak main. Tak ada. Allah. Nikmat dapat ayah tu tak ada Nabi SAW. Mencurah kasih. Mencurah kasih pada seorang ayah. Ibu lain kasih dia, ayah lain kasih dia. Dan kemudian diuji lagi, berjauhan dengan mak dia, dengan ibu dia. Berada di perkampungan Bani Sa'ad. Di sana pun norma baru yang kita sebut tadi. Kemudian ketika masih kecil lagi, ikut mak dia pergi ke Madinah, dan akhirnya ibu dia meninggal di tengah jalan. Dalam perjalanan Madinah nak balik ke Mekah, ketika umur 6 tahun pada ketika itu, dia telah kehilangan seorang ibu depan mata dia, atas riba dia. Waktu itu bersama Ummu Aiman, berdua je, Ummu Aiman, Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ibu dia meninggal. Aminah radhiyallahu Aminah ibu Nabi SAW. Dan dia dengan tangan dia telah menggali kubur waktu umur 6 tahun bersama Ummu Aiman. Dia menggali kubur untuk mak dia di tengah padang pasir. Ujian bukan saja ujian bermula daripada hijrah. Ujian Nabi SAW bermula daripada dia dilahirkan. Hinggalah dia baik, dia kanak-kanak, hinggalah semua penuh dengan ujian. Hatta selepas dia berkahwin pun dapat anak. Semua anak dia meninggal ketika dia masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan anak kita, anak lelaki dan anak perempuan, daripada 7 orang, 6 orang meninggal sebelum kita. Yang kita harapkan dialah yang akan jadi sekian, meninggal kerana sakit, meninggal kerana itu dan ini. Semuanya atas dasar perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta anak-anak kecil, Abdullah, Qasim, Ibrahim, semua anak-anak Nabi radhiyallahu anhum ajma'in meninggal waktu kecil. Meninggal waktu besar ni mungkin kita tak terasa sangat. Meninggal waktu kecil. Masya-Allah. Penuh dengan ujian. Tapi semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dan istiqamah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak belajar daripada sifat hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, soalan tadi kata adakah satu permulaan bagi ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujian juga dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ujian bagi Nabi apa? Meninggalkan beberapa harta dia yang ada seperti rumah. Meninggalkan waktu tu anak perempuan dia tak bawa, ada dekat Mekah waktu ketika itu. Dan meninggalkan watan dia. Nabi SAW sedih nak meninggalkan kampung halaman dia. Para sahabat Muhajirin pun sedih. Sebab tu apabila Nabi SAW beritahu bahawa dia mimpi masuk ke kota Mekah, iaitu dalam peristiwa yang kita tahu dikenali sebagai Sulh Hudaibiyah, Nabi beritahu aku mimpi masuk Mekah, maka para sahabat khususnya Muhajirin tak sabar-sabar nak datang ke Mekah semula. Selain daripada nak melakukan umrah, nak balik kampung. Nak balik kampung, tengok rindu kampung. Nak ceritanya Nabi SAW pun sayang Mekah. Nabi SAW beritahu sendiri apabila nak berhijrah, Nabi seolah bercakap dengan kota Mekah,
bahawa aku sayangkan kau. Kalau bukanlah kerana kaum aku menghalau aku dan bukan kerana Allah Ta'ala izinkan aku, perintah aku untuk berhijrah, aku tidak akan berhijrah. Ini ujian dari sudut begitu. Tetapi dari sudut yang lain, dia adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang kita sebut tadi. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ini adalah bantuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak menggembirakan Nabi SAW atas kesabaran dia 13 tahun di Mekah. 13 tahun Nabi SAW dalam dakwah dia di Mekah daripada umur 40 sampai 53. Macam-macam tentangan yang dia dapat, khususnya di Taif yang kena halau, kena baling batu dan sebagainya. Dalam kesabaran yang begitu, Allah SWT menghadiahkan hijrah ini pada Nabi SAW, iaitu daripada diseksa di Mekah, dia disambut dengan penuh kemuliaan di Al-Madinah Munawwarah. Di Quba dan di Madinah, dia disambut dengan penuh kemuliaan. Bahkan dia telah dilantik menjadi ketua. Dia telah menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Yang mana Aus dan Khazraj ini sebelum itu adalah dua kaum yang selalu bergaduh. Kerana benda kecil-kecil je pun. Ibaratnya kambing orang ni masuk kebun dia ni, makan rumput, mati anak pokok kurma dia, berperang sampai 40 tahun. Allah. Bayangkan sampai tahap macam tu, kejahilan yang ada. Tetapi datang Nabi SAW mengajak kepada akidah yang betul, mengajak pada akhlak yang betul, syariat yang betul. Mereka gembira. Dan mereka boleh bersatu. Bahkan mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk para muhajirin. Mereka telah menyediakan tempat yang baik untuk Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, perempuan Allah sekalian, ini semua mengajar kita bahawa sirah Nabi SAW banyak membantu kita untuk kita dapat semangat dalam hidup yang lebih baik, dan akan kalau kita belajar dengan sirah dengan cara yang betul, kita akan rasakan keagungan Nabi SAW dan hebatnya Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana itu penting untuk kita belajar sirah supaya kita tahu Nabi SAW bukan pelarian, tetapi Nabi SAW adalah orang yang hebat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, hinggalah berkat hijrah itu agama Islam makin kuat hinggalah ke hari ini. Kita dapat Islam dan kita rasa senang dan gembira dengan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Amin. Insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Sudah tak sudah kita dah pun berada di penghujung rancangan. Kita minta sedikit Ustaz tutup dengan doa ringkas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa petugas-petugas, tanyalah Ustaz ya Allah, dan seluruh umat dan juga mereka yang menonton rancangan ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, tanamkanlah dalam diri kami ya Allah cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah ya Allah keluarkan daripada lidah kami perkataan-perkataan yang boleh menghina dan menjatuhkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kau kurniakanlah kami taufik dan hidayah supaya kami boleh menjadi seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum yang berjuang dan juga mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, datangkanlah keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dalam kehidupan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita jadikan iktibar. Dan Ustaz, terima kasih atas perkongsian cukup menarik dan juga kepada para penonton atas tontonan pada pagi ini dan juga soalan yang diajukan. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Esok jangan lupa untuk terus mengikuti siaran Tanyalah Ustaz bersama dengan Da'i Hakim selaku moderator dan panel Ustaz Roslan Muhammad dengan topik ibadah, dahulukan yang wajib. InsyaAllah sama-sama untuk kita saksikan siaran pada esok hari. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.